Nama saya William Hana Dixon Mada. Tajuk kumpulan kami ialah isu buli cyber di Malaysia dan hubungannya dengan etika bersosial dalam pelbagai peradaban. Saya akan membentangkan tentang jenis-jenis buli cyber. Seperti yang anda dapat lihat, berikut merupakan jenis-jenis buli cyber. Jenis buli cyber yang pertama ialah memanjangkan email, foto atau video kepada orang lain. Yang kedua pula, memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh, di mana jenis buli cyber ini merupakan jenis gangguan berterusan. Yang ketiga pula, salah guna kata laluan dan nama skrin orang lain atau menyamar sebagai orang lain, di mana jenis buli cyber ini merupakan jenis pemalsuan. Yang keempat ialah sexting, tindakan hantar gambar, mesej atau video yang berunsurkan seksual, di mana jenis buli cyber ini merupakan jenis penyemaran gambar yang tidak senonoh. Yang pertama, memanjangkan email, foto atau video kepada orang lain, menyebarkan privasi atau aib seseorang di media sosial, di mana pembuli akan menyebarkan email, foto atau video privasi bangsa kepada orang ramai melalui media sosial dengan tujuan untuk memalukan individu tersebut. Hal ini dapat menyebabkan bangsa menjadi lebih malu dan kurang yakin untuk keluar dan berkomunikasi dengan orang di sekeliling. Jenis yang kedua pula, memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh, di mana ini akan menyebabkan gangguan yang berterusan. Pembuli biasanya akan meninggalkan mesej dan komen yang kasar, menghina dan mengecewakan secara berterusan terhadap seseorang mangsa. Contohnya, gelaran seperti si gemuk, si pendek, pelacur, dan sebagainya. Selepas suatu tempoh yang panjang, tindakan ini akan menurunkan keyakinan bangsa tersebut dan akan mendatangkan impak yang negatif terhadap kesihatan bangsa secara mental. Jenis buli cyber yang ketiga pula, pemalsuan, di mana salah guna kata laluan dan nama skrin orang lain atau menyamar sebagai orang lain. Pembuli akan memadam akaun email atau rangkaian sosial seseorang dan menggunakan identiti tersebut. Pembuli akan menyamar sebagai orang tersebut untuk menghantar, menyebar atau menyiarkan bahan dan maklumat yang akan menjatuhkan imej mangsa tersebut dengan melakukan sebarang aktiviti yang berunsurkan lucah, ganas atau tidak bertanggung jawab. Jenis yang keempat pula, sexting, tindakan hantar gambar, mesej atau video yang berunsurkan seksual. Tindakan penyebaran gambar yang tidak senonoh atau sexting merupakan salah satu jenis buli cyber. Pembuli akan menyebarkan gambar tersebut tanpa kebenaran. Gambar tersebut biasanya telah diubah sesuai untuk menjadi bahan ketawa ataupun berunsurkan seksual. Selain itu, tindakan ini dapat memberi impak yang negatif juga terhadap imej bangsa serta dapat memberi tanggapan yang buruk terhadap bangsa oleh masyarakat sekeliling. Saya Harith Musir bin Isra Ahmad dan saya akan menerangkan tentang punca atau faktor berlakunya cyberbully. Punca atau faktor berlakunya cyberbully ini pada kebiasaannya berpunca daripada ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tertentu, sama ada atas sebab perilaku, kemewahan, penampilan dan sebagainya yang ada pada bangsa. Ketidakpuasan hati seseorang kepada individu tertentu yang boleh menyebabkan pembuli membuli mangsa di alam media sosial. Sebagai contoh, hate speech yang bermaksud ungkapan perbencian. Ianya boleh dilakukan dalam banyak cara dengan memberi kesan yang sangat negatif terhadap mangsa. Ia juga boleh mencetuskan keganasan, menyebab ketidakharmonian dan memberi kesan kepada individu secara fisiologi dan emosi. Kesan ukapan kebencian semakin kuat pada hari ini kerana dengan kemajuan teknologi. Selain itu, punca berlaku kes cyberbully adalah kekurangan penghayatan nilai-nilai agama. Mereka tidak mempunyai didikan agama yang teguh
Kebanyakan berlaku pada golongan remaja pada masa ini kerana mereka mempunyai stigma bahawa ajaran agama sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi relevan untuk dipraktikkan pada alaf globalisasi ini. Ini akan mengakibatkan lebih parah apabila ibu bapa pada hari ini tidak memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak mereka. Malah seterus akan mendorong mereka ke arah yang tidak betul untuk menghina, memfitnah dan mengaibkan orang lain di alam media sosial. Mereka tidak tahu bahawa perangai sebegitu sangat dilarang dalam agama. Yang ketiga adalah kekurangan pemantauan atau perhatian ibu bapa terhadap penggunaan internet. Ini akan menyebabkan anak-anak bebas menggunakan internet untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya kerana ibu bapa terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga terlupa untuk memantau anak-anak mereka. Lebih-lebih lagi ketika mereka menggunakan internet. Apa yang lagi menyedihkan ialah ibu bapa yang sengaja memberikan telefon pintar kepada anak kerana malas menjaganya dan juga malas melayan kerenah mereka. Oleh itu, anak-anak bebas melakukan perkara yang tidak sepatutnya di internet seperti buli cyber. Mereka juga semakin berani melakukan buli cyber kerana mereka tahu tiada siapa yang akan memarahi mereka atau mengetahui perkara yang mereka lakukan di internet kerana kurang pemantauan ibu bapa. Hal ini menyebabkan mereka melakukan buli cyber dengan sewenang-wenangnya. Yang terakhir, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang cyber juga adalah salah satu punca berlakunya buli cyber. Ini menyebabkan si pembuli cyber tidak menyedari kewujudan akta-akta tersebut, malah menyalahgunakan kemudahan internet secara sewenang-wenangnya dan melakukan buli cyber tanpa rasa was-was. Disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang cyber, pembuli cyber tidak menyedari tingkah laku mereka yang lakukan itu adalah salah di sisi undang-undang cyber. Mereka akan menggunakan internet demi memuaskan diri mereka. Oleh itu, mereka akan melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya seperti buli cyber. Mereka juga menganggap perbuatan mereka itu adalah betul. Mereka tidak akan menyangka perbuatan mereka ini akan menyakitkan emosi dan mental orang lain. Hal ini menyebabkan mereka tanpa segan silu melakukan perbuatan buli cyber. Baik, seterusnya saya Azizul Hakim bin Hazmi alias Azmi akan menyampaikan isi yang seterusnya iaitu kesan buli cyber terhadap bangsa. Gejala buli cyber ini mempunyai kesan yang segera dan meluas, memandangkan serangan pembuli boleh berlaku selama 24 jam dalam sehari. Kesan dari buli cyber ini meliputi dari segi emosi, fizikal dan mental. Yang pertama dari segi emosi. Mangsa buli cyber akan berasa malu, marah, rasa disisihkan dan lemah semangat apabila mesej berbau buli ini dihantar secara dalam talian. Ia akan kekal di dalam alam maya. Ini menyebabkan mangsa merasakan maruah diri mereka terdedah dan dimalukan. Mereka juga akan berasa marah, diikuti oleh terganggu dan kerisauan. Malah ada juga yang merancang untuk membalas dendam. Emosi marah ini mungkin dapat mewujudkan risiko mangsa buli dihukum dan juga berisiko mewujudkan pembuli cyber yang baru. Mangsa juga akan diasingkan, dikecualikan dan diejek menyebabkan mereka akan kehilangan semangat di dalam diri mereka. Yang kedua, dari segi fizikal. Mangsa buli cyber berisiko untuk menghadapi masalah gastrik seperti sakit perut, muntah-muntah, ulcer perut dan lain-lain. Selain itu, mereka juga turut hilang selera makan atau mereka akan makan lebih banyak daripada biasa. Seterusnya berisiko untuk menghidap penyakit mental yang berkaitan dengan pemakanan seperti anoreksia dan bulimia. Mangsa buli cyber juga berisiko mengalami gangguan tidur sama ada sukar untuk tidur ataupun terlalu banyak tidur yang mengalami mimpi ngeri yang berpanjangan. Dan yang ketiga, iaitu dari segi mental. Kesan emosi dari buli cyber boleh menjadi lebih teruk
dan memberi kesan pula kepada mental mangsa seperti kecelaruan depresi major dan juga kecelaruan anxiety. Dibuli secara cyber bertubi-tubi dan berpanjangan, mangsa boleh berasa sangsi terhadap harga kendiri, self-esteem dan mereka merasakan diri mereka sebagai seorang manusia yang tidak berguna. Lebih-lebih lagi, terkesan kepada kanak-kanak dan juga remaja yang sangat memerlukan sahabat pada ketika usia tersebut. Mangsa boleh hilang minat untuk belajar di sekolah, kolej ataupun di universiti. Ada juga mangsa buli yang sudah dewasa tetapi mereka belajar secara sambilan supaya mendapat peluang pekerjaan yang baik. Akan tetapi, mereka akan kehilangan minat untuk belajar apabila terkesan dengan buli cyber ini. Mereka mula tidak hadir ke kelas untuk mengelakkan diri mereka berjumpa dengan pembuli cyber yang berada di tempat belajar mereka. Cara mengatasi masalah buli cyber. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah mangsa hendaklah memberanikan diri dengan memberitahu pembuli untuk menghentikan gangguan tersebut. Pembuli tersebut boleh dirakan sendiri, dipasrahkan ke sesiapa sahaja yang mangsa kenal. Sekiranya demikian, mangsa boleh berhubung terus dengan orang itu secara langsung dan meminta untuk mereka berhenti. Jika mangsa tidak memilih pembuli, mangsa hendaklah mengabaikan mesej yang telah diberikan. Hal ini kerana mereka tidak balas boleh memburukkan keadaan. Lebih suka bersikap acuh tak acuh untuk memutuskan komunikasi. Selain itu, mangsa juga boleh melakukan serta menyekat akaun pembuli tersebut di semua media sosial. Orang yang membuli secara cyber mahu mangsa tidak balas. Sekiranya mereka diabaikan, akhirnya mereka akan muak dan beralih kepada orang lain. Hal ini secara tidak langsung dapat menghalang pembuli daripada terus mengganggunya. Seterusnya, mangsa boleh memberitahu orang yang lebih dewasa dan lebih dipercayai seperti ibu bapa. Ibu bapa harus mewujudkan persekitaran di mana anak-anak mereka dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Ini kerana ahli psikologi memberitahu bahawa mewujudkan iklim kepercayaan dan komunikasi adalah salah satu kaedah yang paling kesan untuk menolong mereka. Ibu bapa juga harus berusaha bertanyakan apa yang berlaku dan menenangkan mereka kerana mereka sangat memerlukan sokongan daripada ibu bapa pada waktu itu. Dengan meluahkan perasaan ini terhadap mereka, mereka akan mendengar dan memberi sepenuh perhatian kepada anak-anak sekaligus membantu untuk menyelesaikannya dengan melaporkan kes tersebut kepada pihak tertentu. Selain itu, ibu bapa boleh memasangkan aplikasi kawalan di gadget anak-anak. Aplikasi ini boleh membantu ibu bapa untuk mengawal dan memantau gerak-gerik anak-anak dalam talian, menyekat percubaan pembuli untuk mengganggu anak-anak serta mencegah mereka daripada melihat kalungan yang tidak sesuai. Di samping itu, mangsa hendaklah melaporkan kes buli cyber ini kepada pihak berkuasa. Hal ini supaya pihak berkuasa dapat mengenakan tindakan undang-undang kepada pembuli sekaligus memadamkan akaun mereka secara kekal atau kesalahan penyalahgunaan di media sosial. Di Malaysia, mangsa boleh melaporkan penyalahgunaan kaitan internet kepada Cyber 999 melalui borang talian, SMS, email, panggilan telefon dan aplikasi mudah alih Cyber 999 di App Store atau Google Play. Mereka boleh membantu mangsa buli cyber. Cara yang terakhir ialah kerajaan haruslah mengadakan kempen kesedaran tentang bahayanya buli cyber. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran para pengguna untuk meningkatkan etika-etika berkomputer yang betul seperti menghormati pendapat dan privasi orang lain dalam media sosial. Dengan cara ini, kes buli cyber di negara kita dapat dicegah dan dikurangkan. Kesimpulannya, buli cyber tidak akan dapat diselesaikan sekiranya tiada tindakan daripada pelbagai pihak. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu bagai awal dengan tebing untuk memerangi kes ini sebelum ia terus meningkat. Isu seperti ini bukan satu isu yang kecil. Ia haruslah diambil berat, bukan dipandang sepi begitu saja. Walaupun bagi setengah orang kelihatan seperti isu kecil, saya percaya ia boleh menjadi lebih besar sekiranya tidak dibendung dengan segera.
Sekiranya anda melihat seseorang diganggu cyber, jangan takut untuk menyuarakan pendapat anda serta memberi pertolongan. Jangan jadi pendiam dan membiarkan itu terjadi dan buat sesuatu. Saya juga benar-benar percaya bahawa kita dapat mengubah internet menjadi tempat di mana semua orang dihormati dan dilayan dengan baik jika kita saling kerjasama. Buli cyber boleh membunuh secara senang. Oleh itu, setiap orang haruslah menjaga adab dalam berkarya untuk menyebarkan sesuatu agar ia tidak menyakiti orang lain. Inilah sebabnya Islam menggalakkan umatnya berdiam diri daripada banyak berkata-kata. Diam diri bukan bermakna mengalah atau tidak mampu berlawan, tetapi mengelak berlakunya fitnah serta menyebarkan keaiban. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wazir Irfan bin Cek. Di bahagian ini saya akan menyambung pembincangan rakan-rakan saya di dalam bahagian kaitan buli cyber dengan skop penghayatan etika. Seperti yang telah dinyatakan oleh rakan-rakan saya di bahagian sebelum ini, amatlah jelas untuk dikatakan bahawa isu yang sering diketengahkan apabila berkait dengan etika dan nilai murni ialah buli cyber. Buli cyber boleh terjadi dalam pelbagai cara, tetapi yang kerap berlaku ialah sindiran dan juga ejekan yang membabitkan bentuk, rupa tubuh dan saiz seseorang. Jadi, apakah kaitan buli cyber dengan skop penghayatan etika? Pada tahun 1966, Culpeper, seorang ahli teori, telah mencadangkan teorinya yang bermaksud di dalam berbahasa yang bersesuaian dengan buli cyber, iaitu tingkah laku, kepribadian individu, tafsiran awal dan individu itu sendiri merupakan antara faktor yang boleh dikaitkan dengan teori ini. Teori ini juga menyebut salah satu cara untuk berkomunikasi yang dapat menjatuhkan air muka seseorang ialah ketidaksantunan dalam perkataan dan juga dalam berbahasa. Seterusnya, interpretasi kesantunan. Interpretasi kesantunan ini membawa masuk kepada tindakan yang bergantung kepada pemahaman si pendengar dan juga niat si pemberi. Persepsi terhadap nilai serta hubungan mereka kita dapat lihat ianya berlaku apabila terdapat perkara yang boleh menimbulkan perselisihan faham seperti percenggahan budaya di antara individu dan juga kaum yang berbeza. Hal ini berlaku mungkin disebabkan kesantunan dalam bahasa yang mungkin berlaku secara tidak sengaja. Teori ketidaksantunan ini ianya lebih tertumpu kepada perilaku yang sengaja melakukan ianya dalam perbualan dan juga niat untuk menyakiti serta memalukan mangsa. Hal ini selari dengan fenomena buli cyber yang dilihat kebanyakannya terjadi disebabkan perilaku ketidaksantunan dalam berbahasa seperti mengejek, menghina atau menggunakan nama-nama yang memalukan mangsa. Untuk sub yang seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan buli cyber dengan perilaku membuli? Perilaku buli cyber ini ianya lebih memberi kesan negatif berbanding membuli. Hal ini kerana perbuatan buli cyber ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri di mana pelaku dalam kes buli cyber ini sukar untuk dikenal pasti kerana identiti mereka selalu dirahsiakan, kerana ia berlaku di dalam dunia yang mempunyai teknologi yang semakin berkembang serta tanpa had sempadan. Hal ini bukan sahaja mengeruhkan keadaan tetapi ia juga melambatkan proses pihak berwajib untuk mengenal pasti perilakunya. Pembuli cyber biasanya akan berkomplot dengan pembuli cyber yang lain kerana di dalam dunia cyber tiada had untuk individu menyertainya. Dan juga berdasarkan kajian yang telah saya perhatikan, kes buli cyber ini makin meningkat setiap hari terutamanya di dalam kalangan para pelajar itu sendiri. Hal ini berlaku disebabkan pelbagai punca seperti anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapa, di mana sebagai ibu bapa yang prihatin, mereka hendaklah menitik beratkan nilai kasih sayang tersebut agar anak tidak merasa kosong di dalam jiwa dan merasa lebih disayangi. Ibu bapa juga haruslah mengasah anak-anak dengan nilai-nilai murni dari kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kaedah tersebut dapat mengurangkan kes buli cyber ini dalam kalangan kanak-kanak. Justru dengan pembelajaran ini, isu buli cyber dapat dikurangkan dari semasa ke semasa serta dapat mengurangkan statistik kes dengan kadar yang segera. Oleh itu, ianya secara tidak langsung dapat mengelak berlakunya keterlebihan dalam pembulian cyber dalam kalangan anak muda demi menjaga kemaslahatan negara kita. Setakat ini sahaja dahulu pembentangan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.